أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين أمين. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Cari orang-orang yang miskin dan berikan mereka dari nikmat-nikmat itu. Berusahalah jangan sampai engkau tertipu dengan helah seorang munafik yang menadah tangan sedang dia sebenarnya adalah pendusta, kerana dia buat-buat fakir padahal dia kaya. Dia cuba pura-pura fakir dengan keadaannya dan pakaiannya, tangisannya dan penghinaannya, kerana hendak merampas hak fakir miskin. Jika ada orang dari jenis ini datang menadah tangannya kepadamu, cuba periksa dahulu dan tanya hatimu. Barangkali dia itu bukan miskin, tetapi dia berpura-pura miskin. Rasakan apa yang dikata oleh lintasan hatimu dan jangan peduli apa yang dikatakan orang ramai. Orang mukmin boleh mengenal manusia bila melihatnya. Padanya ada beberapa tanda. Kerana hatinya sangat perasa, dia melihat dengan cahaya daripada Allah Ta'ala yang telah dilengkapkannya di dalam hatinya. Celaka engkau, kenapa engkau terlalu malas? Sebab itulah tiada sesuatu pun yang ada di tanganmu. Jirang tetanggamu, saudara maramu, kaum kerabatmu, semua mereka telah keluar belayar mencari rezeki. Ada yang berniaga, ada yang berladang, ada yang bekerja sehingga mereka memperoleh kelebihan dari limpah Allah Ta'ala. Ada yang sampai beruntung 1 dirham menjadi 10 atau 20 dirham. Mereka kembali dengan membawa harta, sedang engkau terus duduk di tempatmu ini. Apa yang ada di tanganmu sekarang akan pupus akhirnya. Dan bila engkau sudah tidak punya lagi, nanti engkau terpaksa menadah tangan kepada orang lain. Celaka engkau, berusahalah pada jalan Allah Ta'ala. Dan jangan sekali-kali bertawakal sahaja atas takdirnya. Tidakkah engkau dengar apa kata dia dalam firman-Nya, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan mereka yang berjihad pada jalan kami, akan kami bukakan bagi mereka jalan-jalan kami. Lancarkan segera usahamu, dan orang lain sudah mendahuluimu untuk menyempurnakan urusanmu. Semua perkara di tangan Tuhan. Awas jangan engkau meminta sesuatu dari selain dia. Dengarlah apa kata dia dalam firman-Nya, wa in min syai'in illa indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa, kan ada pada kami khazanahnya, yakni simpanannya, dan kami tiada menurunkannya kecuali sesuai dengan kadar yang tertentu. Selepas membaca ayat ini, tentulah tidak ada bicara yang lain lagi. Wahai orang yang mencari wang ringgit, memakai lidah syirikmu untuk memperolehinya, atau engkau mengaitkan permintaanmu itu dengan sebab musababnya. Ya Allah, ya Tuhan, pencipta semua manusia, wahai penyebab dari segala sebab, bersihkanlah kami dari belenggu syirik yang mengait dengan makhlukmu dan sebab musababnya. Tuhan kami, kurniakan kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari seksa api neraka. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau semalam kita jelaskan tentang bagaimana hakikat nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, itu nikmat yang Allah berikan kepada manusia sebenarnya banyak.
Dan nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu sebagai ujian dan penilaian. Apakah dia kufur ataupun dia syukur. Dan nilai kejayaan sebenar bukanlah berapa nikmat dia dapat, tapi bagaimana dia menguruskan nikmat Allah SWT. Dan sebagaimana kita jelaskan bahawa menyebut-nyebut nikmat Allah itu adalah tanda syukur. Dan menyembunyikan nikmat Allah itu tanda kufur. Dalam hadis Nabi SAW menyebut at-tahadduth bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Rawahu Ahmad. Berbicara tentang nikmat Allah itu tanda syukur. Mendiamkan diri daripada membicarakan nikmat Allah, maka itu kufur. Sebagaimana kita cerita semalam, kisah orang yang bila dia pergi haji, maka dia cerita semua yang susah-susah. Dia tak cerita nikmat. Sebagaimana kita juga dalam perjalanan hidup kita, dalam membesarkan anak, dalam membina perniagaan kita, dalam membina kerjaya kita, dalam segala pencapaian kita, banyak orang menceritakan musibahnya berbanding nikmat. Maka kita perlu mengubah cara kita bercakap dengan memperbanyakkan menyebut nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Kan tidak ada manusia melainkan pada batang tubuhnya itu nikmat yang banyak. Bahkan mata, tangan, kaki, jantung, buah pinggang dia tidak boleh dibeli dengan dunia dan seisinya. Jadi kita ada buah pinggang sebiji ni, itu nilai dunia dan seisinya belum tentu boleh beli. Ya, ada orang kaya, dia belanja banyak jutaan ringgit nak dapat satu nikmat sihat. Supaya kita tahu nikmat yang Allah beri itu banyak. Kerana itu Allah Ta'ala mengingatkan kita, alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dalam surah Luqman ayat ke-20 kata Allah, tidakkah kamu melihat bagaimana Allah menjadikan seluruh apa yang di langit dan di bumi tunduk kepada kamu. Yang ini kamu boleh gunakan, kamu boleh manfaatkan. Dan Allah telah meratakan kepada kamu nikmat zahir dan nikmat batin. Kita ada nikmat zahir yang kita perasan, nikmat batin yang kita tak perasan. Melainkan sesudah kehilangannya, melainkan bila mana kita berada dan terdesak hidup, baru kita nampak nikmat batin. Antara nikmat batin tadi ialah nikmat agama yang Allah beri pada kita. Nikmat agama, nikmat Rasul yang diutuskan, wahyu yang diturunkan, nikmat ilmu yang diberikan, sehingga bila kita berada dan tertekan, maka lihat ilmu ini menetralkan kita. Dalam keadaan kita nak sesuatu hal duniawi, maka ilmu memandu kita supaya tidak melampau, tidak berlebihan. Dia orang yang tak ada agama, akhirnya rosak tubuh badannya. Dia bertatu sana, bertatu sini. Dia cuba ubah muka dia, ubah badan dia. Akhirnya keadaannya mengerikan lebih pada binatang. Binatang pun takut tengok dia, sebab dia tak ada agama. Kemudian cerita yang bunuh diri, yang bunuh orang. Maka ini nikmat batin, agama Allah beri pada kita. Walau kita susah, walau kita dalam musibah, kita ingat Allah. Kita tahu dalam penyelesaiannya. Kita tahu ujian ini untuk mengampunkan dosa, mengangkat darjat. Dan antara nikmat batin juga kita tak perasan, tak nampak. Nikmat yang saya katakan bila ada tak nampak, bila hilang baru nampak. Nikmat sihat, nikmat sahabat, nikmat yang bila dia ada kita tak perasan sangat, tapi bila tak ada baru kita tahu. Sunyi dan sebagainya. Termasuk juga kita sebut nikmat lapang waktu. Bila kita dalam kesibukan barulah kita tahu nilai waktu lapang dahulu. Dan nikmat umur kita, kita pun tak perasan nikmat umur ni. Jalan terus, waktu datang sakratul maut, ya Allah, kalau boleh diberi tempoh sedikit lagi umur untuk kita buat baik. Maka seluruh nikmat ini Allah Ta'ala beri kepada kita. Jadi soalan kita nak jawab hari ini, macam mana kita nak belanjakan nikmat?
menguruskan nikmat. Darjah pengurusan nikmat yang pertama ialah dengan bersyukur pada Allah. Dan yang kedua, mengembalikan semua itu puncanya dari Allah. Bukan dari usaha kita, bukan sebab keturunan kita, bukan sebab akal kita, genius atau sebagainya. Kembalikan pada Allah. Walaupun kita rasa macam kita berhak kata ini daripada kita sebab kita yang usaha siang malam pagi petang. Kita sampai pecah kepala merancang strategi pemasarannya. Jangan lupa semuanya datang dari Allah. Bukan tak cukup sekadar kita menyebut Alhamdulillah, tapi perlu ada iktiraf. Oh, ini dari Allah. Sebagaimana kita bawa kata-kata Nabi Allah Sulaiman yang Allah rakamkan dalam Quran. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini kurniaan Allah kepadaku untuk menguji aku syukur atau kufur. Baik, pengurusan nikmat yang kedua, bagaimana kita nak berkongsi nikmat. Lepas kita dah syukur, lepas kita dah sandarkan nikmat itu pada Allah, sekarang kita perlu berkongsi nikmat. Kerana nikmat itu semakin kita berkongsi, semakin dia akan bertambah. Semakin kita berkongsi, bertambah keberkatan, bertambah manfaat, bertambah kebaikannya, dan tercapai matlamat dengan nikmat yang Allah berikan pada kita. Dalam hadis disebut, Inna lillahi ibadan ikhtassahum biqada'i hawaijin nas habbabahum ilal khair wa hubbibal khairu ilaihim ulaikal aminuna min azabillahi yaumal qiyamah. Rawahu Tabrani. Sesungguhnya Allah ini ada hamba-hamba yang dikhususkan untuk menjaga keperluan manusia. Dijaga keperluan manusia. Mereka ini Allah jadikan cinta buat baik. Dan kebaikan itu suatu yang disukai olehnya. Mula Allah jadikan dia suka buat baik. Sehingga kebaikan itu juga suatu yang benda kebiasaan dia. Mereka lah orang-orang yang aman daripada azab Allah pada hari kiamat kelak. Bila Nabi SAW menyebut ada sekumpulan orang, memang kerjanya tolong orang. Suka tolong orang. Mereka ini paling aman pada hari kiamat kelak. Dalam hadis yang lain, bila Nabi SAW menyatakan, Man kana fi hajati akhi, wallahu fi hajati, wallahu fi hajatihi. Siapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah menunaikan hajatnya. Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi. Kalau kita tengok orang tu ada hajat apa-apa, kita tolong hajat dia. Kecil ke besar, itu hal lain berdasarkan kemampuan kita. Bila kita memenuhi hajatnya, maka apa yang kita ada hajat juga Allah penuhi. Tuan kita dalam manusia ni, kita faham mereka sebab kita faham kita. Bila dalam hadis Nabi SAW menyatakan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia suka pada saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. Tak apa yang kita suka untuk diri kita. Kita suka apa untuk diri kita. Maka perkara yang sama yang orang lain suka. Kita suka diperlakukan bagaimana? Dihormati, dimuliakan, ditolongi, ditanya khabar. Maka orang pun benda sama dia suka. Sentiasa kita fikirkan apa yang kita nak untuk orang lain juga begitu. Kalau saya ada isteri, apa yang saya nak isteri saya buat pada saya? Misalnya apa saya nak suruh dia buat pada saya? Dia memuliakan saya, dia tak menyebut keburukan saya, dia menjaga keperluan saya, dia cepat menyahut panggilan saya dan sebagainya. Perkara yang sama kita kena buat. Itu menandakan kita ada agama. Saya ada mak ayah, apa yang saya suka anak-anak saya lakukan pada saya sebagai bapa, maka apa yang saya fikirkan tadi, itulah untuk ayah saya. Maka setiap kali kita fikir keperluan kita, lalu kita letakkan pada orang lain, maka ini disebut isar. Isar maknanya kita memang nak benda tu, tapi kita beri pada orang lain. Maka sebagai balasannya Allah beri pada kita. Allah jadikan sebab-sebab yang lain
yang lebih mulia daripada apa yang kita bayangkan. Kita duk bayang tolong dia, ditolong kita tak? Allah tak bagi yang tu. Allah bagi yang lain. Datang pertolongan. Kalau kita nampak sebab saya tolong dia, dia tolong saya, lambat. Apa ustaz, hari ni dia susah saya tolong dia. Nanti dia senang, dia tolong saya. 40 tahun tak senang-senang. Hari kita pun jadi akan jadi jatuh diri kita. Sebab kita tengok dia, jangan tengok Allah. Waktu kita buat kebaikan, jangan tengok dia. Sebab tu kita tak kata saya tolong dia, nanti dia tolong saya. Jangan. Saya tolong dia, moga Allah tolong saya. Maka itulah yang cepat. Tak usah hari ni kita ziarah dia. Nanti kalau kita sakit, dia ziarah kita. Dia tak baik-baik sakit dan tak ziarah pun kita. Atau dia mungkin sibuk itu dan ini. Lalu kita kecewa dengan kebaikan kita buat kerana beralasankan balasan orang pada kita. Kaedahnya bila kita buat satu benda, maka kekuatan keyakinan kita ialah Allah yang akan membalasnya. Sebab itu dengan manusia, kita putuskan pengharapan dengannya atau menagih budi dengannya. Jangan tagih budi dengan manusia. Budi tidak boleh ditagih kepada manusia. Kalau orang menagih budi dengan manusia, dia kecewa. Ramai orang kecewa dengan ayat tagihan budi tadi. Sebab manusia dia ada sifat-sifat lemah, sifat tak sempurna, sifat lalai, sifat cuai, sifat lupa. Bila Nabi Allah Yusuf AS, dia bercakap dengan dua orang banduan, yang dua-dua ni bermimpi dan minta tolong ditakbirkan kerana mimpi ni mengganggu dia. Dan mimpi kalau datang, dia tak ganggu apa-apa, kita tak ingat apa-apa, maka kita tak takbir. Mimpi tu kalau diganggu kita, jadi terfikir-fikir, bukan kadang-kadang emosi terganggu, maka kita akan takbir mimpi untuk menenangkan. Tapi kalau just mimpi, kita pun tak ingat mimpi, jadi mimpi sekerat-sekerat ni, jadi tak perlu ditakbir. Maka itu dipanggil adrasu ahlam, mainan tidur. Mimpi tadi dia menyentuh emosi kita, kita teringat lama. Maka perlu kita datang kepada orang alim, pakar takbir mimpi. Kita tak pergi jumpa orang yang tak tahu tentang takbir mimpi. Kerana takbir tadi menjadi satu bentuk musibah. Kerana ia bentuk doa yang tidak baik. Orang macam kita tak tahu disiplin takbir mimpi. Kalau orang cerita satu takbir, cakap pada dia, itu baik insya-Allah. Kita tak reti ni, orang tanya, malam saya mimpi gempa bumi dalam rumah saya. Gempa bumi. Tapi kat luar tak gempa, kat rumah gempa. Kita dengar, kita rasa macam nak takbir. Ni maknanya macam gaduh rumah tangga ni. Jangan sebut macam tu. Sebut insya-Allah baik. Tapi kalau jenis tak reti, cakap je. Dia kira mimpi, dia pun nak takbir cara dia. Sebab orang baik, dia ada kaedah. Bila mimpi tu tidak baik, dia akan kata baik insya-Allah. Dia tak akan kata awak akan jadi tak. Baik insya-Allah. Kalau mimpi itu mimpi yang baik, maka dia akan takbir dengan cepat. Jadi doakan, saya ada mimpi gini, insya-Allah baik, tak ada apa-apa, baik. Mimpi yang baik. Dan Allah beri kebaikan. Itu yang Rasulullah SAW buat bila seorang wanita datang dengan mimpi yang menakutkan. Maka kata Rasul, baik insya-Allah. Baik, baik, baik. Sebab orang yang tahu pada benda-benda yang bila mendatangkan musibah pada orang, maka kita doa kebaikan. Jadi kisah dua orang banduang tadi, Nabi Allah Yusuf pun takbir mimpi dia. Seorang akan dihukum bunuh, seorang lagi akan mendapat jawatan kembali di sisi raja. Lalu kata Nabi Yusuf, nanti ingat aku tahu, dah kamu duk raja baik dengan sultan ni, sentuh-sentuh sikit nama aku. Bila Nabi Allah Yusuf letakkan alasan buat baik tadi, jadi orang pun buat baik lah. Maka Allah lupakan dia ni. Dia tak ingat, bertahun lama tak ingat. Kalau Nabi Allah Yusuf AS melihat, ini teguran Allah pada Nabi Yusuf AS. Allah sebut dalam surah Yusuf, kalau sekiranya dia mengembalikan pada Allah secara mutlak, nescaya Nabi Allah Yusuf dibebaskan lebih cepat. Sebab itu kita pun sama. Kita buat baik ke orang, tak apalah, nanti dia balas. Buat baik ke anak-anak, dirasa anak-anak besar nanti dia pulak jaga kita. Jangan. Takut anak tak besar,
Kita duk kata saat kita jaga anak, nanti dia besar dia jaga kita pula. Belum pasti dia jaga kita. Ataupun kalau jaga lambat, cerita lambat. Anak baru umur 4 tahun. Katakan Allah jaga kita. Allah yang akan jaga kita. Sebab itu pergantungan dengan Allah biar jelas. Bila kita buat baik, biar jelas kebaikan kita buat kerana siapa. Dan biar jelas juga balasan kita nak tagih dari mana. Jangan dalam hati kita bila buat baik korang, nanti dia naik tu, dia ingatlah kita. Dah kita dah baik dengan dia, tiba dia naik menteri, nanti menteri ingat. Dia tak ingat pun. Sebab apa? Sebab kita letak pada dia. Letak pada Allah. Maka Allah yang ingatkan dia. Bahkan Allah akan datang melalui jalan-jalan lain. Sebab itu, tak perlu kita bila buat kebaikan orang tu, kita minta orang tu yang balas. Tak perlu. Yang kita buat baik, selesai. Mengharapkan balasan di sisi Allah. Maka Allah Ta'ala akan berilah cara-cara yang paling menyenangkan kita, paling mengembirakan kita, paling baik. Sebab kalau kita minta orang kita tolong tu tolong balik kita, kita akan mempelekehkannya. Aku tolong dia dulu RM1,000, dia bagi aku 100 je. Dah. Kita macam marah pula. Mak dulu kan kau susah, aku bagi 1,000. Ni yang aku susah yang kau bagi 100 kenapa? Macam tak balance, tak sama. Kita lihat bagaimana bila manusia mengharapkan orang bantu, beri balik budi dia bagi, dia akan kecewa, bukan akan berlaku perbalahan. Kalau macam ni tak tolong dah ni. Dulu kita tolong banyak-banyak, dia tolong kita sikit. Mana Allah dalam kebaikan? Sebab tu Allah ajar kita, bila buat baik biarkan Allah, sebab kebaikan sebenar dari Allah. Kemudian apa yang perlu kita tahu dalam golongan yang kita katakan, bila dia melaksanakan, menunaikan hajat orang, Allah tunaikan hajat dia. Man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajatihi. Kalau siapa yang membantu saudaranya, maka Allah akan bantu dia. Jadi kita kalau nak bantu, bantulah orang yang berhak. Ni rezeki kita banyak, maka jangan beri kepada orang yang pembohong, yang tak layak. Tetapi bila orang datang minta sedekah, kita panggil mutasawil, minta sedekah, kita kena tengok manusia yang minta sedekah ni ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, dia penipu, dan kita tahu dia menipu. Memang dia tipu, kita tahu dia tipu, maka ini jangan ditolong. Keadaan yang kedua ialah kita tahu dia susah, maka ini kita kena tolong, kena bantu. Keadaan ketiga, kita tak tahu dia ni betul ke salah, tak tahu, tak betul tak salah, maka waktu ini juga disunatkan kita tolong. Tapi yang kita tahu memang susah, dan kalau tak ada orang lain yang tolong melainkan kita, maka jadi wajib kita tolong. Dia minta atau dia tak minta, macam ginilah kita tengok orang lemas, kita jadi kat situ, maka wajib kita tolong dia. Sama ada kita tolong dengan jerit minta tolong ke orang lain, atau ulurlah tali atau sebagainya. Kalau kita memang pandai berenang, maka terjun, tolong dia. Wajib. Kalau kita seorang di tempat kejadian dan kita berkemampuan, jadi kita tahu orang ni susah, dan kita tahu kita seorang yang berkemampuan untuk tolong dia sekarang, orang lain tak mampu, maka wajib atas kita. Tapi kalau kita tengok semua orang mampu tolong dia, maka sunat atas kita, dan sunat kita bersegera, berlomba siapa tolong dulu. Tapi kita bercakap pada yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, orang yang bohong. Orang yang kita tak tahu bohong, kita tak tahu bila mana kita sedekah, walaupun silap tempat, Allah Ta'ala terima. Dan hadis yang sahih, seorang lelaki soleh kata, esok saya akan bersedekah. Maka tiba-tiba dia bersedekah kepada seorang pencuri, tanpa dia tahu ni pencuri kerja dia. Orang pun beritahu apalah sedekah ke pencuri, lepas tu baru tahu. Kemudian esoknya dia kata, tak apalah, esok saya sedekah lagi. Maka tiba-tiba pemberiannya kepada seorang pelacur. Orang kata, apalah beri ke pelacur. Kemudian esoknya, keesokan harinya lagi, dia beri pada orang dah kaya. Orang kata, apa benda lah beri pada orang kaya. Maka dia berkata, ya Allah, alhamdulillahi ala zaniyah, ala sarik, ala zaniyah, wa ala ghani. Segala puji bagimu ya Allah, walaupun sedekahku ni jatuh ke tangan orang-orang ni. Maka dikatakan pada dia, adapun sedekah kamu pada si pencuri telah menyebabkan dia berhenti mencuri.
Adapun sedekah kamu pada pelacur telah menyebabkan dia berhenti melacur. Adapun sedekah kamu pada orang kaya menyebabkan dia jadi pemurah. Orang kaya jadi pemurah. Maka hadis ini kata para ulama, kalau kita bersedekah dengan niat yang baik, walau tersilap tempat dapat pahala. Kadang-kadang kita tak buat asal silap tempat. Orang ni kata kita buat pungutan derma untuk madrasah. Madrasah pun tak ada, bohong. Kita dapat pahala. Ada seorang hamba Allah, saya cakap, bila dia beritahu, kadang-kadang orang guna nama saya untuk minta sedekah madrasah. Saya tak ada madrasah. Jadi minta dapat banyak. Akhirnya kita terpaksa beritahu balik, saya tak ada madrasah, jangan sedekah, itu orang tipu, guna nama. Sekarang ini orang banyak manipulate NGO-nya, manipulate nama individunya, asatizah, tuan-tuan gurunya dan sebagainya untuk meminta sedekah. Malah tak ada. Bila ada hamba Allah kata, Ustaz saya, dia minta saya derma, saya derma. Kata dia nak buat madrasah, saya bagi 90,000. Saya pun nak tengoklah tapaknya saja, nak tengok. Tiba tapak pun tak ada, menggunakan nama. Kalau kita terperangkap macam tu, pahala tetap dapat. Kita nak bicara apa ni Syekh Abdul Qadir sebut, orang yang kita tahu penipu. Antara orang yang kita tak boleh bagi. Yang pertama, orang yang menjadikan minta sedekah sebagai pekerjaan. Tak boleh bagi dia. Melainkan kita beri nasihat. Kalau dijadikan sedekah itu sebagai pekerjaan dia, sehingga menjadi malas berusaha, sehingga dia tidak mau bekerja, dia hanya kerja nak minta, dan kadang dia dah dicukupkan oleh Allah. Maka ini disebut dalam hadis, akhirat kelak dibangkitkan dan angkatan luruh daging pada wajahnya, sehingga tidak ada sesuatu pun daging pada wajahnya. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini orang yang minta sedekah, menjadikan sebagai pekerjaan, untuk dia dapat kumpul banyak daripada permintaan. Maka kata Nabi SAW, ia seperti dia meminta bara api neraka. Dia nak banyak ke dia nak sikit? Nak banyak, minta banyak, dia mendapat bara api neraka. Yang kedua, orang yang tak dibenarkan meminta, yang kita tak akan bagi, ialah orang yang sihat tubuh badannya dan boleh bekerja, melainkan kita menasihatinya. Tubuh badan sihat, segak, tegak, itu ini. Tapi kita taklah tuduh barangkali dia ada sakit dalaman. Ada orang tubuh nampak sihat tapi kena jantung. Ada tubuh nampak sihat tapi dia ada penyakit dalaman. Kita tak terus judge, awak ni tubuh bagus, tak ada. Itu yang saya sebut daripada awal tadi. Ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Yang kita tak tahu jangan teka-teka, tanya. Awak ni saya tengok tubuh, alhamdulillah, kenapa awak minta? Nak awak boleh kerja, kalau nak kerja banyak kerja kosong. Banyak kerja kosong. Kalau dia kata saya sebenarnya bukan tak nak kerja, saya ni ada slip disc, tak boleh angkat barang berat. Memang nampak sihat, tapi slip disc. Saya ni ada penyakit jantung. Saya ni baru buat operation. Saya ni sebenarnya dialisis. Kadang-kadang kita tengok orang dialisis tubuh sihat, tapi dialisis dia tak boleh angkat lebih pada 1 kilo barang. Buang sakit ni. Jadi itu benda yang kita tak terlalu hukum awal-awal. Hanya tengok orang tu tubuh okey, ya apa ni marah-marah. Kita tak akan beri pada orang yang jadikan sedekah itu pekerjaan. Dan kita tak beri kepada orang yang sihat tubuh badan. Yang ketiga, kita tak beri sedekah kepada orang yang dah kaya. Orang tu dah kaya, tak akan sedekah bagi dia kalau dia meminta atas nama sedekah. Maka inilah watak orang munafik yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Pura-pura miskin, akhirnya rumah PPRT pun dia nak juga. Pura-pura miskin, ubahlah sedikit gaji tu biar nampak susah, padahal dah kaya. Hatta zakat pun dia nak. Zakat ni dia ada asnah dia tak, dia pun menyamar jadi miskin untuk mendapat zakat. Akhirnya dia ambil wang zakat tanpa dia layak. Maka orang-orang macam ni tak layak untuk kita berikan dia apa pun bantuan yang bersifat, kalau dia nak minta sedekah, kalau kita nak tolong dia, nak beri hadiah, itu lain. Kita cerita ni beri sedekah dengan maksud waktu dia meminta. Kalau dia tak minta, dia ni orang kaya tak minta, kita saja beri payung ke dia, itu tak ada masalah, itu hadiah. Itu merapatkan hati dan kasih sayang.
Dia dah kaya dah apa, tapi saja kita nak bagi sebagai hadiah, dia pun tak minta. Itu bukan dalam perbahasan kita. Kadang-kadang kita bagi supaya kita dapat dekat dengan dia, supaya kita dapat berkasih sayang dengan dia, kerana kita muliakan dia. Bukan kita beri sebab dia meminta-minta atas nama menzahirkan kesusahan dia. Kalau dia minta saja main-main kita minta, dia bukan nak beritahu susah. Tengok lawa punya, bagi saya lah misalnya. Itu tak termasuk dalam makna permintaan yang kita sebut dia larang ni. Itu kadang-kadang kita sama-sama kawan, kita pun tengok suatu benda yang macam bagus, kita pun tengok boleh bagi saya. Sebagai sahabat, dia tengok Rasulullah SAW pakai selendang lawa, ya Rasulullah saya nak, boleh. Rasulullah tu boleh, tapi bukan sekarang lah, esok. Maka Rasulullah lipat-lipat dulu, bagi, ambil. Walau sahabat tadi boleh beli pun. Kadang-kadang suka meminta dengan tujuan berkasih sayang. Kadang-kadang kita minta untuk tunjuk dekat kita dengan seseorang. Dia tu rapat saya minta pun dia bagi. Tunjuk rapat kita, dekat kita. Dan itu cara kita bermuamalah sesama sahabat-sahabat baik kita. Kita geng-geng rapat kita, ni bagi saya lah ni. Yang motor macam tak guna bagi saya. Jangan, Ustaz kata haram minta awak dah kaya. Itu tak masuk. Peminta-minta macam tu dia tak masuk. Itu berkait dengan hak sahabat. Bila kita minta, macam saya kata para sahabat, mereka meminta Rasulullah kadang mereka dah ada. Bukan tujuan mereka nak menipu bahawa mereka miskin, bukan. Tapi nampak macam benda itu menarik. Dan tengok kawan dia pun tak berapa guna sangat. Tengok lawa pinggang ni. Banyak ke pinggang ni? Boleh saya nak 2-3 pinggang ni. Macam lawa pinggang ni. Atau yang kat kita durian, ada lebih lagi durian, tak boleh tak nak balik rumah 2-3 biji. Dia kata harang awak ni gaji ribu-ribu, beli sendiri, dosa minta. Dia tak tahap itu. Tahap minta macam tu lain. Sebab ini namanya dalam persahabatan, dalam silaturahim. Kita bercakap orang yang dia tak kenal batas hidup nak minta-minta, orang ni dia telah memalukan dirinya. Maka kita akan lihat apakah dia layak atau tidak. Kalau dia dah kaya, dia meminta. Dan yang tak layak kita beri ialah orang yang dia sudah ada orang yang kaya menanggung dia. Kita tahulah perempuan ni susah nampak. Dia tak ada pekerjaan sium, tapi laki dia kaya. Maka kita tak boleh tolong sebab laki dia wajib tolong dia. Kita tengok budak ni macam susah, tapi ayah dia kaya. Ayah dia berkewajiban beri nafkah pada dia, ni kita tak tolong dia. Bahkan kita kena sedarkan orang yang bertanggungjawab atas dia. Awak ni anak awak. Jangan jadikan anak awak ni duk minta duit dengan orang sedangkan awak mampu. Awak kena tanggung dia. Maka ini perlu pada teguran. Orang yang tak boleh minta, yang dia dah ada orang yang menanggungnya. Allahumma illa melainkan isteri tadi memang suami ni abaikan nafkah dia, langsung tak bagi. Memang gaji suami dia sampai belah ribu, puluh ribu, tapi tak perlu habis duit benda lain. Isteri terabai, tak dapat, susah sehingga terpaksa mengeluh, mengadu. Bila ada seorang hamba Allah kata, dia kata Ustaz, suami saya ni derma bagus, tapi kedekut dengan isteri, kedekut. Kalau beli duit pun beli ni, bagi ke saya ni cukup beli ikan selayang je, santang pun tak boleh beli. Tapi kalau bak derma dia bagus, derma sana derma sini. Macam mana keadaan sampai saya tak cukup duit beli susu anak? Saya bukan mengadu nak minta, saya cuma nak minta apa hukum macam ni. Sebagaimana berlaku kepada Hindun radhiyallahu ta'ala anha mengadu pada Rasulullah, suami dia kedekut walau kaya. Abu Sufyan kaya, dia tawar Mekah, tapi kedekut. Sehingga anak dia nampak macam tak ada duit, dan bini dia pun nampak macam tak ada duit. Lalu kata Rasulullah SAW padanya, khudhi ma yakfiki wa waladaki. Baik, kamu ambil je duit suami kamu, biar dia tak tahu tak apa, ambil cukup untuk kamu dan anak kamu. Jadi kalau ada isteri yang suami abaikan nafkah, abaikan, pertama kita kena nasihat suami dia, ini tanggungjawab awak, kita tak akan beri mudah-mudah. Tapi kalau suami tetap abaikan, kita cakap dengan segini, awak ambil je duit suami awak tanpa pengetahuan dia, ambil. Artinya tengah dia tak poket, ambil lah, pandai-pandai lah. Jangan sampai mendatangkan mudarat. Saya dah ambil, kena belasah teruk katanya. Misalnya mendatangkan mudarat. Waktu itu kita guna proses undang-undang. Kita ada proses undang-undang.
Walaupun biasanya proses undang-undang ni kerana ada banyak birokrasinya, menyebabkan agak sukar. Maka kita boleh tolong dia. Dia boleh meminta tolong pada orang lain atas sebab kecuaian orang yang menafkahi dia, suami atau mak ayah ataupun ayahnya. Baik, di antara orang yang kita kata tak boleh bagi ialah orang yang menggunakan wang ringgit yang kita beri untuk merosakkan agama. Merosakkan agama kita tak boleh bagi dia. Kita tahu bagi duit ni dia akan rosakkan agama. Judi ke, digunakan buat perkara mungkar, digunakan pada benda-benda yang sesat. Ni ada NGO sesat minta duit untuk bangunkan kesesatan dia, macam sistem Islam sebagai contoh. Kita tak akan bagi. Mana-mana institusi yang memusuhi Islam menggunakan platform untuk mencari ataupun melemahkan Islam dengan pelbagai tuduhan, kita tak akan bagi pada dia. Jadi kita yang ada harta kena tahu siapa yang kita nak bagi. Walau Syekh Abdul Qadir menyebut jangan beri pada orang pura-pura miskin. Kerana manusia dia ajar mencari rezeki dengan jiwa yang mulia. Islam tidak menyokong yang meminta sedekah tanpa sebab. Adapun yang meminta sedekah dengan tujuan yang baik dan bersebab yang kuat, khususnya kalau ia bukan bersifat individu, lebih bersifat kepada dipanggil kemasyarakatan ijtimaiyah, nak bina madrasah, sekolah, ini kemasyarakatan. Dan kita pun tahu kos ni tak mungkin seorang boleh buat. Kita nak buat sekolah ni, Kementerian Pendidikan pun tak mampu nak belanja semua. Banyak mana sekolah fasilitinya masih lagi terabai sebab tak cukup duit. Mak ayah pula kena minta sedekah. Ni cikgu-cikgu pula kena minta sedekah, buat tu buat ni. Kadang-kadang ni printer tak ada, nak beli tunggu peruntukan. Bila peruntukan? Tunggu perbelanjaan, belanja wang akan datang, lambat. Kalau nak beli kertas A4 pun tak ada duit. Ni sekolah. Siapa yang sekolah dia tahulah, banyak peruntukan tak dapat. Tunggu lambat. Itu bila orang buat kerja kat sekolah, dia nak claim pun setahun tak dapat lagi. Kerana masalah kewangan. Kalau ni dia bawah institusi besar, kerajaan, yang peruntukannya bilion pun tak cukup. Sementara orang yang secara individu membina sekolah, membina sekian-sekian institusi yang beri manfaat pada umat, maka dia layak untuk minta. Bukan dia memberi ruang pada kita mendapat pahala, beri ruang kepada kita menjadikan harta kita bersifat jariah, maka kita tolong. Ni nak buat surau, ni nak buat masjid, ini nak buat madrasah, ini nak buat tahfiz, silakan tolong. Sebab dia minta bukan atas nama individu, atas nama masalah kemasyarakatan. Maka ini memang amat digalakkan. Bukan, ini adalah suatu pemangking kepada kekuatan ummah, dan ini jihad. Jadi kalau kita yang Allah bagi kelapangan rezeki, tengok ada orang yang Masya Allah, dia sanggup mengambil tanggungjawab untuk mendidik umat, untuk menjaga hal itu, hal ini, maka kita patut tunjukkan sokongan kita. Kalau tak boleh nak bagi duit, kita doa mudah-mudahan dia berjaya. Mudah-mudahan dia, ternyata dia buat. Alhamdulillah, dia benar-benar buat masjid, dia benar-benar buat madrasah, dia benar-benar buat. Kita nampak di kesungguhan dia untuk digunakan dana tadi, menjadikan, memberi ruang untuk kita infak, mendapat pahala yang besar, pahala yang banyak. Maka ini memang tidak syak dari sudut kemuliaan. Maka bila Syekh Abdul Qadir menyebut selepas, jangan beri pada orang yang dah kaya, jangan beri kepada orang yang jadikan permintaan ini kerjayanya, pemalas. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita, utlubul hawaija bi'izzatil anfusi fa innal umura tajri bil maqadiri. Penuhilah hajat kita dengan jiwa yang mulia. Maksud dengan kerja. Kita ada hajat, kerja, cari rezeki. Kerana setiap urusan itu bergerak di bawah takdir Allah. Jangan bimbang, ada takdir Allah. Kita umat Islam, kalau dia faham tentang perjalanan takdir Allah, dia menjadi umat paling berani sekali. Kita berani buka bisnes, buka perniagaan, kerana kita tahu ni bergerak di bawah takdir Allah. Tapi ini belum buka lagi, dah rasa macam tak laku kot, bankrupt kot, tak berjaya kot. Itu orang tak percaya pada takdir Allah. Dia melihat takdir Allah secara negatif. Belum buat, dia kata mungkin gini, mungkin gini. Dah buat belum? Belum. Tapi kenapa fikir terlalu wasangka buruk pada takdir Allah? Saya rasa kalau saya bisnes tak ada orang nak beli kot. Saya rasa kalau ni tak ada tu. Awak dah buat belum? Belum. Kenapa berbicara negatif dengan takdir Allah?
Suatu yang kita tak tahu, apakah kita berhak cakap? Kita belum tahu. Cuba buat. Saya masak tak ada orang makan. Cuba dulu. Memang suami kita kat rumah tak makan. Sebab dia mungkin peminat mamat. Dia tak minat kita. Tiba buat, Masya Allah orang lain makan. Kadang-kadang kita tak dapat pujian orang dekat dengan kita. Penghargaan. Kita dapat pujian yang jauh, penghargaan yang jauh. Ada orang, saya katakan memang orang dekat ni dia tak nampak talent dia. Tapi bila dia keluar, orang pun nampak talent dia besar, bakat dia besar. Kan itu kita orang Islam. Bila kita jangan duk berebut sangat dengan strategi. Strategi bila mana kita ada kelapangan dan bila kita ada kemampuan. Contoh saya katakan, kita kalau nak buka kedai, kita pun belajar ilmu strategi. Kedai tu biar strategi, biar begitu, biar begini. Baik, waktu kita memang tak mampu benda tu. Kerana kita terpaksa bersaing dengan orang yang lebih kuat pada kita. Dan maka kita tetap melakukan berdasarkan kemampuan kita. Maka Allah yang datangkan rezeki mengikut apa yang dikehendaki. Itu yang saya katakan, ada kedai-kedai dalam hutan, ramai orang pergi. Kedai-kedai tempat tak strategik langsung, kawasan perumahan orang, ramai orang pergi. Ramai orang ambil manfaat darinya. Sebab itu bila Rasulullah kata utlubul hawaija bi'izzatil anfus, kalau kamu perlukan satu hajat, ambil dia, buru dia dengan jiwa yang mulia. Jangan minta, ambil dengan jiwa mulia, yakni dengan usaha. Dengan usaha. Fa innal umur tajri bil maqadir, kerana setiap benda tu ada takdir Allah. Tak ada start je, yang penting kita mulakan. Tu orang Islam ni kena berani. Kita dah diajar mesti kerja orang, tidak gelap masa depan. Lepas tu dia ajar pula mesti kerja kerajaan, tidak, tak ada pencing. Mati kering kita lepas tu tak ada pencing. Kita diajar dengan cara yang buat sangka buruk pada takdir Allah. Kita tengok orang dulu tak ada pencing-pencing boleh hidup juga. Cerita pencing ni baru lagi, baru. Tapi kita dah letak, ni kau nak cari kerja, carilah yang ada pencing. Taklah susah bila tua, merempak je rezeki. Jadi dia dah rosakkan cara berfikir tentang takdir Allah. Tentang kalau kita tak ada pencing, tak ada apa, tak boleh hidup. Kerana rezeki Allah dia tak terhenti dengan pencing. Tak ada. Rezeki Allah terhenti dengan sebab mati. Kalau kita mati, biarlah cerita pencing 10,000, kita mati. Tak sempat makan pencing juga. Rezeki Allah tidak terhenti dengan sebab kita berhenti kerja, dengan sebab kita pencing, dengan sebab kita tua. Lagi mana kita hidup selagi itu rezeki masuk. Kita hidup, maka rezeki masuk. Ada orang perjalanan rezekinya bila arah tua, rezeki baru banyak masuk. Ada orang masa muda, ada orang tengah-tengah. Semuanya mengikut apa yang Allah Ta'ala cukupkan dia. Sebab itu bila mana cari rezeki, maka carilah dengan jiwa yang mulia. Yang saya katakan, belum kita buat, jangan berfikir negatif. Belum buat, jangan terus fikir negatif. Belum buat, ni tak ada orang nak, ni. Jangan fikir negatif. Fikir baik, insyaAllah ada orang nak ni. Yang penting ada tempat. Kalau tak bukan tempat ni, tempat tu. Kita belum naikkan, tak ada ikan. Dah naik belum? Belum. Letakkan joran kan. Letakkan joran. Dan tawakal pada Allah. Tawak joran. Memang atas air tak nampak rezeki. Mana ikan? Memang tak nampak. Ikan tertutup dengan lapisan air. Supaya kita letakkan keyakinan kita pada Allah. Tak nampak ni. Kita pun baling je. Nampak kan? Tak nampak. Tiba-tiba besar keluar dia. Tiba-tiba banyak keluar dia. Kalau tak ada di sini, tempat lain, terus bergerak. Allah jadikan laut itu luas untuk kita bergerak semua tempat. Sebagaimana bumi yang Allah sebut dalam Quran, famshu fi manakibiha wa kulu min rizki, berjalan di setiap ceruk bumi, rezeki Allah di situ. Tak ada ceruk ni. Macam kita sebut kata-kata Abdullah bin Umar, kalau kita berniaga satu perniagaan, selepas 3 tahun tak nampak apa-apa, maka tukar lepas 3 tahun. Percubaannya 3 tahun minimum. Tak buat bisnes ni, tahan. Ni 3 hari tak laku, terus tutup. Kenapa tutup? Tak ada orang beli. Berapa lama buka? 3 hari. Give up, putus hasanya cepat. Buka 3 bulan. Tuan-tuan yang kahwin 3 bulan pun belum tentu dapat anak. 3 bulan kahwin nak suruh dapat anak. Kembar pula tu dia nak. Baru kahwin 3 bulan. At least awak kahwin setahun, baru mungkin dapat anak. Baru mungkin. Tapi belum lagi, baru mungkin. Kalau panggil bunting pelamin. Maksudnya kahwin terus ada bunting pelamin. Orang Melayu kita panggil. Ada orang lepas 3 tahun baru dapat anak. Tapi usaha jalan.
4 tahun, 5 tahun. Ada yang sampai 10 tahun. Akhirnya dia dapat sama banyak dengan orang yang dapat anak awal tu, sama. Yang geng dia dapat anak dulu 4-5 orang seronok. Ni kita lambat tunggu 10 tahun, akhirnya dapat juga. Banyak pada dia pula dapat. Oleh sebab itu bila kita berusaha, kita kena letak satu tempong untuk kita bertahan, bersabar, tahan untuk kita melihat strategi baru. Yang saya sebut kata-kata Abdullah bin Umar dalam berbisnes, paling kurang letak 3 tahun. Paling kurang. Letak 3 tahun ni, insyaAllah mudah-mudahan. Sebab orang nak kenal bisnes kita, nak kenal produk kita, gini. Kita sendiri pun nak punya lebih pengalaman banyak. Yakin kepada rezeki yang Allah Ta'ala tentukan pada kita. Sebab itu jangan bersifat pemalas. Jangan malas. Jangan jenis duduk saja, tak buat apa-apa. Terus fikir tak ada tangan pada orang lain, jadi beban pada orang lain. Jangan sekali-kali. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, celaka engkau. Maksudnya binasa engkau kalau fikir macam tu. Bukankah Allah sebut dalam Quran, yang bersungguh-sungguh Tuhan tunjuk jalan. Sebab itu kita lihat para sahabat ridwanullah yakni ajma'in. Kesemua mereka ini, siapa mereka? Di sebalik keimanan kental, di sebalik kehebatan jihad mereka, mereka semua orang yang bekerja sendiri. Yang meniaga, cara meniaga, yang bertani, cara bertani. Dan mereka mampu untuk masuk ke pasar-pasar Yahudi, melawan dominasi Yahudi. Kalau Rasulullah SAW tak bawa pemikiran berkait dengan usaha kerja bersungguh-sungguh, nescaya Yahudi kekal menguasai ekonomi negara Madinah. Tapi tidak. Sebagaimana Rasulullah ajar akidah, Rasulullah ajar akhlak sekian, Nabi juga mengajar tentang bagaimana umat Islam perlu menguatkan ekonomi mereka. Akhirnya bila pasar Qainuqa menjadi dominasi pasaran, maka Rasulullah SAW nak temu pasaran ni sebab orang bisnes ni, dia punya power dia boleh mengalahkan kerajaan. Dia boleh ugut kerajaan. Itu berlaku pada semua negara. Supaya kita tahu, geng-geng bisnes dia sampai tahap kekuatan ekonomi dia boleh mengancam negara. Maka Rasulullah melihat pasar Qainuqa mengancam ekonomi umat Islam. Apa Rasulullah buat? Nabi buat kemah dulu berhampiran dengan pasar untuk orang Islam berniaga percuma. Apa yang dibuat oleh Yahudi? Pada malam hari mereka robohkan kemah. Bayangkan yang bina kemah itu Rasulullah SAW, ketua negara. Lalu mereka robohkan, mereka buat provokasi. Tapi Nabi SAW bijak melihat keadaan. Okey, Nabi dah tahu sifat Yahudi, dia tak akan berikan ruang pada orang Islam ni. Tak akan bagi. Sebab Nabi buat kemah je, mereka dah robohkan. Mereka potong talinya, mereka rosakkan tiangnya. Maka idea membina satu pasar baru yang didominasi oleh umat Islam. Orang yang pertama masuk pasar Yahudi, pasar Qainuqa ini, ialah Abdurrahman bin Auf. Dia masuk. Tapi cara dia masuk, dia ambil barang, dijual pada orang Islam. Dia bergerak keluar. Dia ambil sini, dia tak jual di situ. Dia keluarkan, dijual. Sehingga kepercayaan orang Islam pada dia ada. Maka dia mula berniaga di situ. Bersaing dengan orang kafir, satu kemuliaan bagi orang Islam. Bukan satu benda yang kita katakan kelemah. Nak bersaing orang kafir lemah, tak. Bila bersaing dengan orang kafir itu satu kemuliaan. Kerana kalangan orang Islam itu mereka punya semangat untuk membantu umat Islam. Ada ramai golongan ini. Tapi bila kita sebut bersaing, kena kualiti kita kena ada lah. Ini nak bersaing orang kafir tapi kualiti tak ada. Artinya orang Islam yang berani bersaing orang kafir dalam bisnes, ini orang hebat. Dia tak bersaing dengan bawah-bawah, tak. Bersaing dengan orang yang terkena kekuatan ekonomi. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam pun buat satu pasar berhampiran dengan masjid. Kerana Yahudi tidak boleh menghampiri masjid. Saya kebencian mereka. Dibina pasar berhampiran masjid. Supaya umat Islam bila sampai waktu solat, mereka akan solat. Bila sampai waktu dengar ceramah, mereka dengar ceramah. Diceritakan bahawa bila Abu Darda radhiyallahu ta'ala seorang peniaga yang dia masuk Islam selepas tamat perang Badar, yang asal dia berniaga juga di pasar Yahudi, dan bila masuk Islam dia mula alih kedai dia dekat masjid untuk peluang dia dengar kuliah.
untuk dia solat berjemaah. Didekatkan. Maksudnya Rasulullah SAW cari satu tempat yang orang kafir tak boleh dekat. Maka peniaga Islam mula berkumpul dengan barang. Dan Nabi tak kenakan apa pun sewa. Percuma. Supaya barang tadi boleh harga murah. Dan jaminan keselamatan barang yang ditinggalkan oleh peniaga. Peniaga tinggal macam tu, jangan pergi solat. Lama kelamaan pasar umat Islam ini, sebab majoriti pengguna ialah orang Islam. Yahudi minoriti di kota Madinah. Yang melakukan pandangan Islam semua macam tu. Pengguna paling ramai umat Islam. Kita kat Malaysia, mustahlik, consumer paling ramai orang Islam. Hampir 70%. Tapi orang Islam ni terbagi, ada yang ada kesedaran, ada yang tak ada kesedaran. Ada yang perlu diingatkan. Maka Rasulullah menggunakan kekuatan majoriti umat Islam yang berakhir dengan robohnya pasar Qainuqa. Artinya nilai pasar Qainuqa dah jatuh. Sebagaimana dominasi Yahudi pada air, akhirnya Uthman membeli perigi dan memberikan percuma kepada orang Islam. Maka dominasi air berakhir. Air berakhir, bisnes juga berakhir. Mana umat Islam diajar oleh Rasul khas untuk mendominasi ekonomi. Bukan sekadar Rasulullah ajar untuk mendominasi syahwat mereka, mendominasi kejahatan mereka. Maksudnya menjatuhkan, menghilangkan kejahatan dalam diri. Demikian juga kuasa ekonomi umat Islam. Sehingga turun ayat tentang kewajiban zakat. Kewajiban zakat dia tak turun mula-mula berhijrah. Selepas itu umat Islam mula punya perniagaan dan sebagainya, maka kewajiban zakat datang. Kewajiban zakat ini, kata ulama, tidak lain melainkan Islam memberikan fokus yang penting pada harta benda. Kalau tidak, tak akan cerita zakat. Zakat ini. Maka oleh sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, lancarkan segera usaha. Baik, jangan duduk diam, usaha dulu. Yang saya katakan, kita belum usaha dah berfikir negatif tentang takdir Allah. Tak, saya ni tak ada talent, saya tak, buat dulu, lancarkan usaha. Yang penting kita buat benda ni untuk selamatkan maruah dan agama kita. Tak nak minta dengan orang. Lancarkan usaha. Dan kamu lihat Allah akan melengkapkan usaha kamu dengan hal-hal yang lain. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, dengar satu ayat Quran, dengar satu ni. Ayat ni cukup untuk kamu berusaha. Allah berfirman, wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Semua kekayaan tersimpan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Kami yang akan turunkan berperingkat-peringkat. Kita yakin khazanah kekayaan itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka usaha, lancarkan usaha, jangan duduk diam. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, dalam mencari rezeki, dalam mencari wang ringgit, ingat satu benda. Jangan sampai kita meletakkan pergantungan kita pada sebab. Jangan sampai kita meletakkan pergantungan kita pada makhluk. Jangan sampai pergantungan pada sebab dan makhluk ini menjadikan kita syirik kepada Allah. Umat Islam, kita bergantung pada Allah. Kita bukan bergantung pada sebab musabab. Ialah kita pergi ngai, jorang tu jorang mahal, ikat tali dah kuat, umpan pun menarik, tapi kita tak bergantung. Kalau Allah bagi rezeki, maka kita dapat. Ikut pengalaman kita 20 tahun mengai, takkan tak dapat ikan. Kita tak bergantung even pada pengalaman. Kita ramai mana yang berpengalaman akhirnya jatuh tersungkur di hadapan orang tak ada pengalaman. Namun dia ada pengalaman, dia kata saya berpengalaman. Akhirnya tak ada. Saya cerita ada satu dokumentari saya tengok. Ni seorang juru hebat atau juru program kata, ni saya bawa orang yang berpengalaman dalam laut 35 tahun. Tahu mana lubuk, mana itu, mana ini. Dia punya puji, pakcik ni gembira. Mereka keluar pagi hari, subuh-subuh, balik malam hari seekor ikan pun tak dapat. Itulah cerita pengalaman 35 tahun. Tetapi kita bukan meremehkan pengalaman, tak ada. Tapi bukan bergantung pada pengalaman. Kalau memang orang ada pengalaman memandu kereta, dia pun terbabas pengalaman tu. Supaya kita tahu, jangan bergantung pada sebab musabab, even pengalaman. Ya, kita hormatilah orang ada pengalaman sekian-sekian. Dan mudah-mudahan ia ada ilmu beri manfaat. Tapi hakikat sebenarnya datang dari Allah SWT. Itu kadang-kadang kita lihat orang yang tak berpengalaman mengalahkan orang berpengalaman.
Yang ni pengalaman tinju 20 tahun. Ini baru masuk, menang. Yang ni pengalaman berbisnes 40 tahun. Pengawal syarikat 400 syarikat. Ini baru masuk ni, bisnes dia meletup. Tak ada pengalaman, tapi Allah beri dia kejayaan. Kenapa? Kerana semua itu khazanah kekayaan di sisi Allah. Sebab itu jangan takut berusaha. Jangan duduk malas dan meminta pada manusia. Mintalah, carilah rezeki dengan kemuliaan diri. Carilah rezeki dengan apa yang Allah Ta'ala perintah dan suruh pada kita. Carilah rezeki tanpa pergantungan pada sebab musabab dan juga pada makhluk. Mohonlah pada Allah bukan dengan lidah yang syirik, yang memohon kepada manusia. Sementara yang guna jin, guna itu, guna jangan. Kita ada cara kita. Hatta kita bila membelah laut dan mencari rezeki, kita berdoa pada Allah. Ni orang-orang jahiliah berlindung dengan jin. Terus berkata ni, Datuk cucu nak singgah, cucu nak ambil manfaat, jangan dikacau cucu. Terus jadi keturunan jin. Kita adalah hamba Allah. Kita pergi tempat setakut-takut, pergantungan kita pada Allah. Sebab itu umat Islam umat paling berani membelah lautan. Tuan-tuan, pada zaman, pada waktu, belum ada yang menguasai lautan. Belum ada. Ibn Rum dan Parsi mereka tidak menguasai lautan, mereka cuma menguasai daratan. Kan lautan sesuatu yang menakutkan. Takut laut. Jatuh lemah habis. Tak apa benda dalam tu. Segala ketakutan ada. Yang pertama, conquer lautan. Ini umat Islam. Kenapa? Akidah, keyakinan, takut pada Allah. Akhirnya laut laut Atlantiknya, laut Pasifiknya dibelah oleh umat Islam. Umat Islam bukan seorang dua, beramai-ramai. Apatah lagi adanya pensyariatan haji, pergi. Nak pergi haji waktu itu kapal. Maka mereka menguasai lautan. Sehingga Rasulullah SAW bermimpi melihat umatnya berlayar dalam bahtera dengan memakai mahkota. Maka Rasulullah gembira. Lalu kata Rasulullah, umatku akan menjadi raja di lautan. Yang pertama membina armada laut terbesar di dunia ialah Uthman bin Affan, dengan pusat pelabuhannya di Jeddah waktu itu. Diikuti oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dengan kekuatan sebanyak 600 buah kapal. Waktu itu tentera laut Islam dalam kerajaan Umayyah pada zaman pimpinan pertama Muawiyah bin Abi Sufyan ada 600 kapal. Kalau tentera laut ada 600 kapal, ni besar lah. Kapal yang untuk menyebarkan Islam sehingga Islam tersebar seluruh Afrika. Kerana ni tak boleh jalan kaki, ni nak naik bot, naik kapal. Artinya orang Islam kan yakin pada takdir Allah. Mereka berani pada tempat yang penuh ketakutan. Ketika mana orang kafir dia punya macam-macam cerita di laut ni, tempat matahari tenggelam, menggelegak air laut. Di laut ni penghujung dunia nanti jatuh ke bawah. Laut ni ada ni karkaken lah, benda lah, sotong besar menenggelamkan kapal. Ada itu, ada Afrik, sekian-sekian. Umat Islam bebas laut, bergerak dengan baik, dengan tawakal pada Allah, menunaikan haji, menguasai jalan laut. Tuan-tuan, orang kafir dia mula cuba menguasai laut pada kurun yang ke-16. Kurun ke-16 baru mereka cuba. Dan kalau kita baca sejarah, sekolah pelarian pertama yang diasaskan oleh Putera Henry di Lisbon, Portugal, buat satu akademi pelayaran yang di bawah Putera Henry ini, yang dia sendiri pun tak erti belayar, dan dia pun tak pernah belayar. Maka wujudlah tokoh-tokoh yang pertama di Eropah seperti Vasco da Gama, Marco Polo. Tapi semua mereka ini kerana jasa umat Islam yang telah menguasai laut, mencipta alat-alat yang memudahkan pelayaran. Mereka menggunakannya. Mana kita cerita bagaimana Vasco da Gama menggunakan khidmat Ibnu Majid yang digelar sebagai singa laut, pakar pelayaran umat Islam, untuk mengetahui jalan daripada Lisbon menuju ke Tanjung Pengharapan di Afrika. Sehingga dia buat laluan sampai ke Goa, India. Dan ia buka laluan untuk Eropah masuk datang ke Asia, sehingga jatuhnya kerajaan Islam Melaka dan kerajaan Islam Pasai dan lain-lain kerajaan Islam. Kerana laluan baru mereka jumpa. Jadi kita lihat bahawa umat Islam umat yang berani sebab mereka faham takdir Allah. Tetapi kita dalam muamalah kita dengan takdir Allah melihat dengan positif, jangan melihat dengan negatif. Sebab itu kita sentiasa disebut, Nabi SAW
beritahu pada kita, ma qadallahu laka qada'an illa kana khairun laka. Apa pun yang Allah tentukan untuk kita, baik, tak ada yang tak baik. Sebab itu kita berani untuk berusaha, kerana semua benda ini berada di bawah takdir Allah yang baik untuk orang beriman. Kan tu jangan menjadi pemalas, jangan menjadi orang yang tidak mau berusaha, menadah tangan, meminta dengan orang. Maka berusaha. Carilah rezeki dengan kemuliaan diri kita, kemuliaan agama kita, dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, dan belanjakannya pada jalan Allah SWT. Dan saya dia menjadi bekalang yang paling menguntungkan bagi orang beriman di hari akhirat kelak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.